Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang saya baru dengar dalam 2 minggu, 3 minggu sudah. Satu cerita keajaiban yang berlaku. Iaitulah satu cerita di Indonesia. Bagaimana satu mayat tok siap masjid, tok siap masjid yang jaga masjid, jaga kebersihan masjid, tok siap ni meninggal dunia. Ni cerita lama tuan-tuan, cerita zaman Wali Songo. Wali Songo ni berapa ratus tahun dah dengan kita? 200 tahun lebih dah. Wali Songo dulu ni. Jadi tok siap ni dia jaga masjid elok, dan sampai satu masa tok siap ni pun meninggal dunia. Tok siap jaga masjid, dan tok siap ni pun akhirnya mati. Apabila tok siap ni mati, masjid ni menjadi kotor. Masjid menjadi kotor sebab yang jaga bersih masjid ni tok siap lah. Pengungsi tak jaga, tok imam tak jaga, dia jaga sembahyang kan. Bila aku azan dia, tok siap lah, tok kerja dia kan. Baik, bila masjid ni kotor selepas kematian tok siap, maka didoakanlah kepada Allah supaya Allah menghidupkan semula tok siap ni. Ini cerita ajaib ni. Allah menghidupkan tok siap, maka tok siap ni pun hidup semula. Tok siap ni pun hidup semula. Tak tahulah, dalam cerita yang saya dengar dalam media sosial, cerita daripada orang masjid lah. Barangkali orang masjid ni membantu belanja. Barangkali orang masjid ni membantu belanja. Dia tak bagi tahulah dalam cerita dia tu berapa lama lepas tok siap tu mati. Adakah 3 jam lepas mati masjid jadi kotor? Munasabah tak? Tak munasabah. Kalau 3 minggu lepas tok siap mati, munasabah tak? Dah tanam apa semua, tak ada siapa jaga masjid, masjid jadi kotor. Jadi doa lepas 3 minggu, doa andaian saya lah. Cuma macam mana boleh bangun semula tu, duduk dalam tanah kubur tu kan, 2 kaki 3 kaki bawah tu. Tapi cerita dia begitu. Cerita dia hidup semula, jagalah masjid bagi elok balik. Lepas tu mati pula. Mati kali ke berapa? Kali kedua. Doa lagi hidup pula. Jaga masjid lagi. Mati pula kali ketiga. Didoakan lagi supaya Allah hidupkan. Jadi tok siap ni mati hidup. Cerita dia mati tok siap ni 9 kali. 9 kali mati. Last kali itu wallahu a'lam, tak doa tak mustajab ke, wallahu a'lam. Jadi siapa jadi tok siap tu jaga-jaga. Kan mati dah orang itu tak. Baik, ini satu cerita yang ajaib. Satu cerita yang persoalan tuan-tuan, adakah tuan-tuan percaya cerita ni? Ini cerita ni dalam masjid ni. Cerita masjid lah, kubur tu tepi masjid.
Yang bawa cerita tu orang pakai kopiah, orang pakai sobat, orang pakai jubah, ya. Orang yang kadang pegang tasbih, ya. Baik, percaya ke tak percaya? Ha? Tak percaya? Baik, tuan-tuan tak percaya. Apakah dalil kepada kebenaran cerita ni? Kita mesti ada dalil. Justified true belief. Kepercayaan yang benar mesti ada pembuktian, dalil. Justified true belief. Okey, apakah buktinya? Dalil dia. Siapa yang percaya? Dalil dia yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah mampu dah menghidupkan orang mati. Siapa kita beriman tak Allah Maha berkuasa? Kita beriman tak Allah mampu menghidupkan orang mati? Kita beriman tak Allah mampu menghidupkan manusia? Okay, jadi cerita yang benar atau tidak? Jadi jaya Allah Maha jaya. Jadi jaya cerita. Jaya. Itu dalilnya. Allah Maha berkuasa. Tetapi tuan-tuan, adakah dalil Allah Maha berkuasa mencukupi untuk kita percaya cerita ini? Adakah dalil Allah Maha berkuasa memadai untuk kita percaya cerita ini? Di sinilah kita nak kena timbang semula kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tak percaya. Kita percaya, kita beriman. Tapi kita nak kena timbang kuasa Allah dengan sunnatullah. Ya. Sunnatullah yakni peraturan yang Allah taala tetapkan. Allah Maha berkuasa, tetapi Allah ada peraturan sunnah dia. Ya. Yaitu Allah Ta'ala firman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati perubahan kepada sunnah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan ubah peraturan Allah Ta'ala. Ya, peraturan dia kalau dah mati tak patah balik dah. Itu sunnatullah. Ya Allah Maha berkuasa, tapi Allah tak akan ubah mudah-mudah ya. Jadi peraturan Allah mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadakumul maut. Bila datang kepada seseorang daripada mereka boleh mati, qala rabbirji'un, maka orang mati itu mayat akan berkata, ya Allah, kembalikanlah aku semula ke bumi, hidupkanlah aku semula. Allah rakamkan perkataan kita bila kita mati ini, rabbirji'un, wahai Allah, kembalikanlah aku semula ke bumi. Sebab apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat melakukan amal soleh apa yang aku tak buat selama ini. Itu rintihan kita. Rintihan kita bila kita jadi mayat ataupun hampir jadi mayat. Lagi seminit 2 minit nak mati tu, kita akan merintih merayu kepada Allah. Panjangkanlah sini. Rabbirji'un. Tapi Allah Ta'ala tetapkan sunnatullah ya, kalla, sama sekali tak boleh. Dia nak patah balik, never, tak boleh. Kalla, itu sunnatullah. Ya Allah Maha berkuasa, tapi Allah dah tetapkan kalla.
sama sekali tak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang diucapkan oleh mayat, nak patah balik semula. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ma'sul. Di hadapan mayat itu ada alam barzakh sampailah hari mereka dibangkitkan. Jadi bila kita mati nanti masuk dah alam sana tu nampaklah, nak patah balik tak boleh lah. Itu peraturan Allah, sunnatullah. Jadi Allah Maha Berkuasa. Ya. Jadi peraturan Allah kalau dah mati tak boleh patah balik. Untuk siapa mati berapa minggu dah ni patah balik pula. Lepas tu mati pula kali dua patah balik pula. Mati kali tiga patah balik pula. 8 kali mati patah balik. Yang ke-9 mati baru tak patah balik lah. Jadi lawan token, lawan peraturan Allah boleh. Pasal Allah ni kalimah sama sekali. Ha? Apa dia? Bila dah mati tak boleh patah balik. Tetapi adalah satu dua kes Allah Ta'ala nak tunjuk Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Peraturan Allah tak boleh patah balik. Tapi Allah tunjuk juga sikit kuasa Allah dalam mukjizat Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa Allah Ta'ala. Beberapa contoh. Maka Allah Ta'ala rakabkan perkataan Nabi Isa, wa uhyil mauta biiznillah. Aku hidupkan orang mati dengan izin Allah. Banyak mayat Nabi Isa hidupkan. Nabi Muhammad ada tak menghidupkan orang mati? Tak ada. Nabi Musa tak ada. Mati orang ada lagi, dia tampak sampai mati ada. Nabi Musa tak ada hidup orang mati. Segagah-gagah Nabi Musa tu mati lagi ada, dia tampak sampai mati ya. Apa lagi? Nabi Sulaiman dia boleh perintah jin. Ada tak Nabi Sulaiman hidupkan orang mati? Tak ada. Allah tunjuk kuasa Nabi Isa saja. Yang lain ikut sunnatullah, tak boleh hidup dah kalau dah mati. Contoh yang lain, matahari terbit sebelah timur, matahari terbit sebelah timur. Orang kata pagi ni matahari terbit sebelah barat, percaya tak? Pagi Ahad ni Allah Maha Berkuasa tak? Allah Maha Kuasa tak? Allah Maha Berkuasa. Boleh tak Allah terbitkan matahari sebelah barat? Boleh. Tapi sunnatullah dia, matahari terbit sebelah timur, tak akan terbit sebelah barat. Tak akan terbit sebelah barat. Kecuali Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia, sebelum kiamat nanti matahari terbit sebelah barat. Dalam hadis Nabi sebut. Tu sekali tu Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa. Tapi sebelum sampai masa nak kiamat tu, matahari akan terbit sebelah timur. Dia tak akan terbit sebelah barat. Walaupun NASA kata matahari nak terbit sebelah barat 3 hari lagi, tak ada. Allah Ta'ala takkan ni. Kan? Sampai satu masa nanti nak kiamat, Nabi beritahu matahari terbit sebelah. Itu makna dia berjalan ikut sunnatullah sampai satu masa Allah nak tunjuk kuasa, barulah terbit sebelah barat. Ya. Ya, sebahagian daripada kuasa Allah. Sunnatullah. Sunnatullah itu sebahagian daripada kuasa Allah. Cuma orang ni dia lupa sunnatullah dia hujah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Boleh tak orang perempuan beranak, mengandung beranak, tapi dia tak kahwin, dia tak zina? Dia kata tu Maryam, Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa boleh? Allah Maha Kuasa memang, tapi sunnatullah dia bukan macam tu. Allah tunjuk sekali je kuasa tu. Untuk Nabi Isa dengan Maryam tu sekali je, tapi orang lain dia mesti ada hubungan. Allah Ta'ala tunjuk sikit kuasa dia. Satu contoh, dua contoh saja. Yang lain tu ikut sunnatullah Baik, itu cerita cerita yang berlaku dalam masyarakat Dan cerita ni dia kait dengan agama. Dia kait dengan dalil agama
kita tak berani nak tolak. Seolah-olah bila kita tak berani tolak, kita kena percaya cerita tu. Kita kena terima cerita tu, sedangkan cerita tu tidak ada asas dalam agama. Ya, tapi cerita tu dibawa oleh orang pakai jubah, orang pakai kepiah, orang pakai serban. Masya Allah kita terima. Maknanya otak kita dah rosak, dah korup, tak boleh nak fikir dengan elok. Ya, ini merosakkan agama kita. Kalau cerita tu tak ada kaitan dengan agama, tak ada masalah. Contoh, cerita Tom and Jerry. Tom and Jerry. Cerita apa tu? Cerita kartun. Tom tu kucing kan, Jerry tu tikus. Dia bergaduh dua-dua tu. Kucing tu selalu kena bom lah, kena lenyek lah. Dia nak kena tikus tu, tapi dia yang kena. Kan? Putus kepala, kan? Tapi kepala tu dia boleh tarik balik, sambung balik, hidup balik. Ada masalah tak? Tak ada. Kalau anak cucu kita tengok, kita marah tak? Tengok weh lah, tak ada apa-apa. Kan? Pasal dia cerita kartun, dia tak ada agama. Dia kan cerita agama. Tapi cerita ni dia bawa dalam bentuk agama. Kan? Dalam bentuk agama. Jadi sedangkan dia bukan daripada agama kita. Dia berlawanan dengan agama kita. Ya. Habis cerita Nabi Isa, pasal apa kita percaya? Apa beza cerita Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan cerita manusia ni? Apa beza? Apa ya? Cerita Nabi Isa ni ada dalam Al-Quran. Wajib kita beriman. Cerita manusia ni mati 9 kali daripada pemandu belancur. Ada tak pemandu belancur ni satu standard dengan Quran? Entah-entah Tok Siap tu pengsan, koma. Kan? Doa-doa tepuk-tepuk sikit, sedar balik kan. Lepas tu sekali tu je. Lepas tu dah 100 tahun ni jadi 9 kali. Kan? 100 tahun lagi mungkin jadi 15 kali pula. Tok Siap tu mati 15 kali. Manusia kan. Cerita tambah. Tapi cerita Nabi Isa ada dalam Quran, mutawatir, tidak boleh dipertikaikan. Tu kita nak kena tengok sumber cerita, ya, sama ada cerita tu dari Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada manusia sahaja. Baik, kita tengok sikit masalah pagi ini, masalah masih lagi manhaj ahli sunnah wal jamaah tentang para sahabat Nabi. Ya, muka surat 46. Muka surat 46 memuliakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran umum ada dah puji para sahabat. Yang tu kita dah tengok. Bulan sudah beberapa ayat Quran yang puji para sahabat. Minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar. Tapi ada hadis sebut sahabat-sahabat secara khusus. Misalnya hadis Nabi, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya manusia yang paling dipercayai oleh Nabi, hubungan Nabi sangat percaya kepada sahabat ni pada persahabatan dan pada hartanya ialah Abu Bakar. Jadi hadis itu sebut secara khusus nama Abu Bakar. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ada dalam Sahih Bukhari itu ada satu bahagian, satu kitab tentang keistimewaan para sahabat. Dia sebutlah
Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya satu-satu. Daripada beribu para sahabat, dia sebut beberapa sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, kalaulah aku mampu mengambil khalil. Khalil ni kita kata kekasih yang paling tinggi lah, kekasih yang paling utama. Daripada umatku, latakhaztu Aba Bakrin, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Kalau boleh, kalau boleh. Tapi walakin ukhuwatul islami wa mawaddatu, akan tetapi yang ada ialah ukhuwah Islam, persaudaraan Islam, dan juga kasih sayang. Persaudaraan Islam dan kasih sayang. Tapi hadis ni pujilah, la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakrin, tidak ada di masjid satu pintu melainkan semua kena tutup kecuali pintu Abu Bakar. Jadi masjid Nabi itu ada pintunya. Pintu rumah orang ni, pintu rumah ni masjid kan. Nabi suruh semua tutup kecuali pintu untuk Abu Bakar je. Pintu untuk Abu Bakar. Ni macam VIP lah, VVIP lah, masuk masjid tu. Itu maknanya beberapa contoh bagaimana kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat di Makkah mulai berasa kuat dengan keislaman Umar Al-Khattab. Jadi Umar masuk Islam waktu Nabi di Mekah, orang Islam kena tindas dan sebagainya. Maka Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah kuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Maka takdir Allah Ta'ala jatuh kepada Umar Al-Khattab. Jadi bila Umar masuk Islam tu, orang Islam pun rasa selamat, rasa tenang lah, pasal dah ada Umar. Umar ni dia watak dia tak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar Islam lama dah, tapi Abu Bakar ni dia lemah lembut dan sebagainya. Umar ni dia tak kira, dia pancung dulu. Jadi dia punya gedebel dia tu, bila dia masuk Islam, jadi orang Islam yang hamba dan sebagainya tu rasa lebih kuat sikit. Pasal ada Umar. Itu berkat doa Nabi, ya Allah, muliakanlah Islam tu dengan Umar, salah seorang daripada Umar. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Uhud. Ini cerita di Madinah bersama-sama dengan Abu Bakar, Umar dan Osman. Naik atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Osman. Ketika itu bukit Uhud bergegar. Bukit Uhud bergegar sikit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usbut Uhud, wahai Uhud, tetaplah kamu. Tetaplah kamu. Fa innama 'alaika nabiyyun, maka sesungguhnya atas kamu ni wahai bukit Uhud ada nabi. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Atas kamu ni wahai bukit Uhud ada Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidan, dan atas kamu ni ada dua orang mati syahid, yakni Umar dan Osman. Nabi dah bagi tahu dah, Umar Osman ni syahidan, ni dua orang yang akan mati syahid. Jadi Sayyidina Umar mati dibunuh kan, ketika nak pergi sembahyang subuh lah, pagi tu. Sayyidina Osman pun mati dalam rumah dia, pemberontak masuk bunuh dia, syahid. Nabi kata syahidan ni. Jadi atas kamu ni Uhud ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada dua orang yang mati syahid, iaitulah Umar dan Osman. Begitulah maknanya beberapa hadis memuji para sahabat Nabi secara umum
dan ada beberapa hadis memuji sahabat Nabi secara khusus. Jadi manhaj kita, manhaj sunni adalah menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi. Ini berbeza dengan ajaran yang bertentangan dengan manhaj ahli sunnah. Contohnya kita boleh tengok dalam manhaj Syiah. Manhaj Syiah yang melaknat para sahabat Nabi secara umum. Sahabat Nabi semua jahat. Jadi dalam Syiah, sahabat Nabi, kalau kita baca, dikatakan jumlah sahabat Nabi 120,000, lebih kurang. Ada 9, ikut satu pandangan hanya 9 saja yang baik. Balance tidak. 9 sahabat Nabi baik daripada 120,000. Kalau ikut sebahagian ulama kaji tengok, yang Syiah iktiraf sahabat Nabi ini hanya 9 orang je. Jadi 9 tu baik daripada 120,000. Dia cacilah sahabat Nabi. Munasabah atau tidak? Tak munasabah lah. Kalau 9 sahabat Nabi itu jadi jahat daripada 120,000, munasabah lah. Munasabah lah juga kan? Munasabah lah juga. Nabi 9 yang jadi baik. Yang baki tu 119,000 berapa tu semua jadi jahat belaka. Ini sesuatu yang tidak logik pada akal. Kemudian secara umum sahabat Nabi dikutuk. Dan dalam Syiah juga melaknat 2 sahabat Nabi secara khusus. Jadi kalau kita tengok dalam YouTube tu, bila tengok video-video Syiah, dia akan kata Abu Bakar laknat Allah ke atas dia. Kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Syiah, Abu Bakar laknatullahi alaih. Kita kata Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau Syiah, Umar laknatullahi alaih, laknat Allah ke atas dia. Ini ajaran yang bertentangan dengan manhaj sunni. Kita kena elakkanlah. Kalau ada kawan-kawan kita duk kata Abu Bakar ni jahat, Umar ni jahat, Osman ni jahat, itu ajaran yang salah. Ajaran yang salah. Dan kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, muka surat 48, ajma'a ahlus sunnati wal jamaah ala anna afdalas sahabati Abu Bakrin fa Umaru fa Utsmanu fa Aliyun. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, sunni lah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijma', telah sepakat bahawa sahabat yang paling afdal, paling mulia Abu Bakar, maka Umar, maka Utsman, maka Ali. Dia ikut turutan tu. Dia ikut turutan sebab dia guna perkataan fa. Maka bila dia kata fa, maka ikut turutan Abu Bakar nombor 1, nombor 2 dia Umar, fa Umar. Pasal fa tu mana dia ikut turutan Abu Bakrin, Abu Bakar, fa Umar, maka Umar, lepas tu fa Utsman, maka Utsman, yang ketiga fa Aliyun, yang keempat. Adalah sedikit beza di antara Utsman dan Ali. Ada ulama kata Utsman tu nombor 4, Ali tu nombor 3. Tak apalah, kan? Masuk top 10 juga lah tu, kan? Kita kira mudah gitu lah, Tak payah duk detail sangat lah. Yang pentingnya tidak
mengkafirkan para sahabat Nabi, tidak mengutuk para sahabat Nabi. Kerana perbuatan mengkafirkan orang, mengutuk orang, mencela orang adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Apatah lagi yang kita kafirkan itu, yang kita kutuk itu adalah para sahabat Nabi yang berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bayangkan kalaulah kita kata sahabat Nabi ni jahat, sahabat Nabi ni zalim, sahabat Nabi ni fasik, kesan dia bukan kepada peribadi sahabat tu je, tapi kesan dia ialah kepada Al-Quran Al-Karim, ya. Kesan dia kepada Al-Quran, ya. Al-Quran yang sampai kepada kita melalui sahabat, ya. Sahabat ambil daripada Nabi. Kita ada Mushaf Utsmani, Sayyidina Utsman. Jadi kalau Sayyidina Utsman itu jahat, boleh tak kita guna pakai Mushaf Utsmani? Dia akan jadi isu lah. Dia akan jadi isu, ya. Kalau Sayyidina Utsman itu jahat, kenapa kita nak pakai Mushaf Utsmani? Jadi dah rosak sumber agama kita, iaitu Al-Quran. Habis itu je hadis Nabi. Hadis Nabi daripada sahabat. Kalau sahabat Nabi 120,000 jahat, 9 je baik, maka beribu-ribu hadis Nabi akan dibuang. Jadi hilang tonggak kita yang kedua, iaitu hadis Nabi. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita jaga kemuliaan para sahabat, kerana kemuliaan para sahabat menentukan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Okey, kita faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.